Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Sama kali mana sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, mana dengan yang fakirnya dapat sama berkumpul pada malam ini. Dan dapat sama-sama kita meneruskan kuliah kita insya-Allah taala. Yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lalu. Baik. Jadi secara kesimpulannya kita telah menghabisi hadis yang pertama daripada buku ini. Itulah buku hadis 40 Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis pertama satu hadis yang panjang yang berkisah tentang niat. Dan saya dah huraikan panjang lebar tuan-tuan. Lebih kurang hampir setahun lamanya saya menghuraikan hadis ini, termasuk daripada mukadimah ilmu hadis dululah. Awal dulu saya sebut tentang mukadimah ilmu hadis, pembahagian hadis. Kerana hadis ini adalah sumber kepada syarah. Tak kala wafatnya Nabi SAW, maka telah terhentilah apa yang kita sebut sebagai syariat Islam. Mati Nabi, mati tuan-tuan. Tidak ada syariat yang lain selain apa yang telah diwahyukan pada Nabi SAW. Sebab tu kata Imam Nawawi, saya petik juga lah kata-kata beliau, tapi bukan dalam buku inilah, dalam buku dia yang lain, tentang kepentingan hadis dalam Islam. Kata dia afdalul ulum asy-syar'iyyah, dikata ilmu hadis. Kalau tuan-tuan ingat dulu saya pernah sebutlah kata-kata ini. Dan kata-kata ini memang kita ingat ustaz-ustaz pendakwah-pendakwah yang berkecimpung dalam mana-mana bidang, nescaya dia akan sebut hadis-hadis Nabi SAW. Maka kata-kata ulama berkaitan dengan kepentingan hadis juga amat penting. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia ada sebut satu syair tentang kepentingan hadis. Kata Imam Nawawi, afdalul ulum asy-syar'iyyah, dia kata ilmu hadis. Seafdal ilmu dalam syarah ialah ilmu hadis. Kata siapa ni? Kata Imam Nawawi. Pasal apa? Fa'amal fiqh, dia kata, fa ma'lumun mada ihtiyajihi lil hadis. Dia urai sikitlah. Dia kata pasal apa? Adapun fiqh, dia kata, sudah diketahui betapa perlunya dia kepada hadis Nabi SAW. Kalau tak ada hadis tuan, tak ada ilmu fiqh. Tak ada. Nak tulis apa? Nak hurai apa? Kan? Walau hukum yang paling kecil, fiqh ni hukum lah. Ilmu fiqh ni ilmu tentang hukum. Tuan-tuan nak cari hukum, tuan-tuan tak boleh buka buku tafsir. Adalah hukum tu, tapi tidak seperti mana yang disusun dalam fiqh. Tuan-tuan tak boleh buka buku sirah. Aku nak cari hukum semayang, buka buku sirah. Tak ada. Sampai sudah tak ada. Kan? Tuan-tuan kena buka buku fiqh, buku hukum. Nabi kata, adapun fiqh teramat memerlukan hadis. Tak ada hadis, macam mana kita nak tulis fiqh? Tak boleh lah kan? Wa amma tafsir, kata dia, adapun tafsir pun sama. Fa khairu ma fassara bihi kitabullah, dia kata ma fassara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, kata Imam Nawawi. Jadi contoh dua tu cukuplah, fahamlah. Takkan nak sebut satu persatu. Cukup, dia kata fiqh kalau tak ada hadis tak boleh ada ilmu fiqh ni, tak boleh ditulis, tak boleh disusun, tak boleh buat apa. Sama juga dia kata dengan ilmu tafsir. Kalau tak ada hadis tuan, tak ada lah ilmu tafsir. Nak tafsir dengan apa kalau tak ada hadis? Tafsir kita sendiri tak boleh. Nak tafsir dengan hadis. Maka dia kata sebaik-baik tafsir ialah apa yang telah ditafsirkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Nak cerita penting lah. Jadi kita dah sebut daripada awal tahun dulu, saya sebut tentang kepentingan hadis Nabi dalam syarah, martabat hadis, kemudian jenis-jenis orang yang meriwayatkan hadis secara ringkas lah, untuk kita ada sikit idea. Nampak? Walaupun tuan-tuan tak boleh nak mengajar ilmu hadis, tapi kurang-kurang tuan-tuan ada idea yang umum lah. Bila sebut hadis sahih, tuan-tuan faham, oh hadis sahih ni macam ni. Kan? Hadis yang disahkan dia ni daripada Nabi, walaupun tidak 100%. Ada sahih, tapi berbeza-beza martabat sahih tu. Ada 100% sahih.Itulah hadis yang diriwayatkan oleh ramai sahabat, melebihi 40 orang. Antara satu pandangan. Kedudukan dia lepas Quran,
wajib beriman dengannya. Sebagai ulama kata tak beriman dengan hadis seperti ini, kufur. Kafir lah. Itulah hadis-hadis yang mutawatir. Terutama yang mutawatir dari sudut lafaz dan maknanya. Hadis mutawatir ni mana hadis diriwayatkan oleh ramai orang. Wajib kita terima tuan. Ada sejenis lagi dia sahih tapi dia tidak mutawatir. Boleh jadi diriwayatkan oleh seorang sahabat, jadi dua orang sahabat, jadi tiga orang sahabat. Dia sahih juga tapi waktu dah siap. Bahkan dalam Bukhari Muslim sendiri pun bukan semua hadis yang ada dalamnya itu 100% kita boleh kata sahih. Sahih lah tapi tidaklah 100%. Qat'i tidak. Boleh jadi 99%. 98%. Tapi cukup untuk kita kata hadis ni daripada Nabi SAW. Sebab bukan semua. Contoh hadis yang pertama ini. Contoh kan. Dia punya diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab seorang saja. Jadi tidak semua. Tapi kita tak boleh kata lah pula hadis lah yang Bukhari Muslim tak boleh pakai. Tak boleh. Dia berbeza-beza ke tahap kesahihannya. Berbeza-beza. Sebab tu ulama daripada dulu ada juga yang mempertikaikan hadis yang dalam Bukhari Muslim. Ada 220 hadis kata Imam Ibnul Mulaqqin. Ada 220 hadis dalam Bukhari dan juga dalam Muslim yang dipertikaikan dari sudut ketinggian kesahihannya, bukan kesahihannya. Dia memang sahih, tapi ketinggian kesahihannya. Ada yang 90%, ada yang 95%, ada yang 98%. Dia tak sampai 100%. Nampak? Jadi tak boleh lah. Tapi tak boleh kata hadis yang dalam Bukhari Muslim ini dhaif. Itu salah. Itu menyalahi apa yang sudah diijma'kan oleh ulama seluruhnya bahawa hadis yang dalam Bukhari Muslim ini sesahih-sahih hadis walaupun berbeza-beza martabat kesahihannya. Bahkan kita dalam mazhab Syafi'i pun kalau ada sebarang pandangan yang menyalahi Bukhari Muslim, kita kena ikut Bukhari Muslim, tinggalkan pandangan yang ada. Itu kata Al-Imam Ad-Damiri rahimahullah ta'ala. Selepas sikit pada zaman Al-Imam Nawawi. Dia kata pasal apa? Pasal Imam Syafi'i kata idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Imam Syafi'i kata jika sahih satu hadis dia adalah mazhab. Kita tinggal pandangan yang ada dalam Syafi'i, kita ambil yang Bukhari Muslim. Itu juga adalah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i kata kalau sahih satu hadis itu mazhab. Nampak? Dan Ad-Damiri kata kita kena ikut An-Nawawi sebab An-Nawawi sudah menganalisa pandangan yang ada dalam market mazhab Syafi'i. Ada kata ada orang lain yang menyalahi Al-Imam An-Nawawi, dan kita dulukan beliau. Hebatlah. Dan saya dah sebut dah perkara ni pada tuan-tuan, ni cuma ulang kaji ringkas saja. Nak cerita Imam An-Nawawi ni dia ulama besar. Meskipun begitu ada jugalah ulama Syafi'i yang menyalahi beliau dalam setengah perkara yang kecil-kecil. Nampak? Dan kita mengikuti beliau dan kita tak ikut Nawawi. Umpama tuan-tuan kunut dalam sembahyang subuh, Imam Nawawi kata jangan angkat tangan, tapi kita angkat tangan. Kenapa kita angkat tangan? Kita tak ikut Nawawi, kita ikut Imam Ar-Ramli rahimahullah ta'ala. Boleh juga ikut Ramli. Ramli ni kemudian sikit. Sebab kita Nusantara ni kita lebih kepada Ramli, Al-Imam Syahabuddin Ar-Ramli dan juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, campur sikit dengan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Nawawi dia kurang masyhur lah dari sudut amalan di Nusantara Melayu. Kalau kita ikut Imam Nawawi tuan-tuan tak semayang tasbih. Sebab Imam Nawawi dia tak terima semayang tasbih. Contohlah. Jadi kita aliran kita ni Nawawi tapi sebahagian daripada ni. Okay, baik. Itu sikit pengetahuan amlah tentang keluasan ilmu Islam. Supaya kita nampak. Orang sebut sahih, hadis ni sahih, wajib beriman. Walaupun tidak semua hadis disepakati sahih. Ataupun adalah sebahagian kecil hadis yang dikatakan sahih, kemudian sebahagian lagi kata sahih ada juga. Biasalah dia perbahasan orang yang meriwayatkan. Pasal apa kita semayang subuh kita kunut? Pasal kita kata hadis yang diriwayatkan dalam bab kunut ini hadis sahih ataupun hasan. Antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan Aisyah yang ada dalam kitab Sunan. Kita terima. Imam Abu Hanifah dia tak terima, dia kata hadis ini sahih. Jadi dia tak terima lah.
Abu Hanifah mendahului Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i kaji, oh hadis ini sahih kan? Pandangan Imam Abu Hanifah tentang periwayat ini bagi aku tak berapa betul. Periwayat ini dia kata fiqh. Abu Hanifah kata, Hanafi kata periwayat ini dia lemah akal. Hafalan ini ada problem. Nampak? Abu Hanifah dia berdekat dengan Nabi kerana dia ni sempat jumpa sahabat. Al-Imam Syafi'i tak jumpa sahabat. Dia cuma jumpa anak-anak kepada sahabat. Kita tak boleh kata Abu Hanifah betul. Ialah pasal dia lebih dekat dengan sahabat. Syafi'i jauh sikit. Masa tidak menentukan. Nampak? Boleh jadi orang yang jauh daripada zaman itu, tapi dia lebih baik pandangannya kerana keilmuannya. Bahkan kata semua ulama, umpama Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, ada tabi'in yang lebih alim. Ada tabi'in yang lebih alim daripada tabi'in. Dan ada tabi'in yang lebih alim daripada sahabat. Ni dia sudut ilmu. Dari sudut kemuliaannya tak sama lah. Sahabat lebih mulia. Ni dari sudut ilmu. Nampak? Dari sudut ilmu. Umpama Al-Imam sahabat ni, Abdullah ni baik kepama fiqh, bin Amr bin Al-As, dan juga Ibnu Umar. Dia sahabat yang rapat dengan Nabi. Walaupun masa Nabi ada, dia budak-budak lagi. Dia kata tak boleh berwuduk dengan air laut. Makruh bagi dia. Tak boleh berwuduk, dia kata. Kena ambil air lain. Air laut dia tak boleh. Tapi dapat dipatahkan hujah dia ini oleh orang yang terkemudian. Umpama orang yang mazhab Hanafi, umpama selepas itu orang tabi'in boleh mematahkan hujah sahabat. Pasal apa? Pasal ada ramai sahabat lain lagi yang memberi kelonggaran. Bahkan Nabi sendiri pun kata al-hillu maitatuhu at-tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ada satu hadis Nabi kata air laut ni suci airnya. Haiwan kat dalam tu boleh makan. Tuan-tuan makan ikan, boleh? Tak boleh, mati je. Ikan sebesar mana pun tak boleh. Makan je. Tapi kena lembu boleh lah. Sebab lembu ni haiwan darat. Kan, haiwan laut mati, bangkai dia bukan bangkai. Halal. Bangkai laut ni halal. Walaupun kita panggil anjing laut, panggil dia anjing laut, dia haiwan laut tuan. Ada ulama kata boleh makan. Kalau tergambar makan, makanlah. Kita pun tak ada nak makan. Tapi kita buat hukum. Itulah. Nampak? Orang tabi'in kaji, ada satu hadis Nabi yang Nabi kata air laut ni suci, boleh berwudu. Maka pandangan sahabat tadi dipatah pada satu hadis Nabi oleh golongan tabi'in. Ilmu ni dia boleh melangkau masa. Hari ni pun kalau ada orang betul-betul alim, boleh ijtihad, dia boleh mengatakan hujah orang terdahulu. Tak ada salah sikit pun. Nampak? Ada setengah daripada orang dia contoh dia bagi kan, macam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tuan-tuan, dia ada banyak pandangan, banyak fatwa. Sebagian daripada ulama mazhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi sendiri, ada juga yang dia menyalahi pandangan Imam Syafi'i. Padahal dia ni mazhab Syafi'i. Kenapa jadi begitu? Pada dasarnya dia menyalahi Syafi'i. Pada umumnya yang kita nampak lah. Tapi pada dasarnya dia tidak menyalahi Imam Syafi'i. Dia mentaati Imam Syafi'i kerana dia berpegang dengan kaedah Imam lebih daripada pandangan Imam itu sendiri. Imam Syafi'i kata kalau tahiyat, baca tahiyat Ibn Abbas. Mana tahiyat Ibn Abbas? Tahiyat yang kita baca tu lah. Tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Itu dia panggil selawat Ibn Abbas. Sorry, tahiyat Ibn Abbas. Masyhur Imam Syafi'i ketengahkan tahiyat ini untuk diamalkan. Tapi Al-Imam Nawawi dia sebut dalam syarah Sahih Muslim, tahiyat yang paling sahih ialah tahiyat Ibnu Mas'ud. Tahiyat yang diamalkan oleh mazhab Hanbali, at-tahiyatu lillah. Ada dalam Sahih Bukhari Muslim lakon ni cerita perbahasan dia nak bagi kita. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kita kata Imam Nawawi ni menyalahi Syafi'i tu. Syafi'i kata A, dia kata B. Yo, pada zahir. Bagi orang tidak mendalami dan tidak menguasai, kadang kita baca buku kita akan kata, Nawawi menyalahi Syafi'i ya. Padahal dia mazhab Imam Syafi'i. Tidak.
Zahid zahirnya dia tak akan menyalahi, tapi dia tidak menyalahi Imam Syafi'i. Kenapa? Kerana Imam Syafi'i ini dia ada 10 faedah dalam fiqh. Ilmu dia luas, tapi dia diikat oleh 10 faedah, kata Imam Abu Naim Al-Huliyah. Al-Asbahani dalam buku dia Faliyatul Ulama. Ada 10 faedah. Salah satu faedahnya Imam Syafi'i kata apa? Idza takafa'atil adillah fa'aulaha ittiba'an asahhuha isnadan. Ini kaedah Imam Syafi'i ini. Ulama besar ni tuan-tuan, dia lebih berpegang kepada kaedah imam berbanding pandangan imam. Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i kata idza takafa'atil adillah, bila bersalahan, bercanggah antara beberapa dalil, fa'aulaha ittiba'an asahhuha isnadan, maka yang lebih layak untuk diikuti ialah yang paling sahih sanadnya. Apa? Imam Nawawi mentaati Imam Syafi'i dari sudut kaedahnya, sekalipun dia menyalahi Imam Syafi'i dari sudut fatwa. Sebab mujtahid dia tak boleh bersedar diri kepada pandangan imamnya, dia mesti mengkaji, menganalisa. Nampak? Maka Imam Abu Hanifah dia mengharamkan orang ambil fatwa dia tanpa orang melihat huraian kepada fatwa dia. Kau jangan ambil fatwa aku saja, kau kena tengok huraian aku, kata Imam Abu Hanifah. La yahilu li ahadin ayuhdi bi qawlina idza hatta akhadha aw raja'a ila ma akhadna. Abu Hanifah kata, ini disebut oleh ulama dia lah, antaranya Imam Abu Laith As-Samarqandi, pengarang buku Tabi'ul Wafilin, tapi dia sebut dalam Bustanul Arifin. Dia kata Abu Hanifah mengharamkan orang memfatwa dengan fatwanya, melainkan orang tu kena tengok huraian kepada fatwa. Abu Hanifah kata, kau jangan ambil fatwa aku saja, kau tengok huraian aku ni, kau buat aku salah kau. Macam itulah contoh. Nampak? Ni satu kaedah dalam hadis dan juga dalam fiqh. Jadi Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, saya dah sebut dah. Kemudian kita dah urai juga hadis yang pertama, yang last kuliah hari itu saya dah bagi kesimpulan kepada hadis nombor 1 tu lah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sekalipun hadis Nabi ni tidak ada umpama Quran dari sudut bacaan. Quran kita baca tuan-tuan, setiap huruf Allah Taala bagi pahala. Tidak syak lagi pada dia. Tapi hadis sekalipun dia tidak dari sudut hurufnya, tapi secara secara umumnya dia juga adalah lafaz yang baik. Bahkan ada disebut oleh setengah ulama, bila orang sakit, kadang-kadang orang dulu-dulu dia baca hadis, dia baca Quran, dia baca hadis, kerana nak tabarruk dengan hadis Nabi SAW, nak ambil berkat kata-kata yang keluar daripada lidah Nabi. Nampak? Kalau boleh bukan Quran, kata-kata ni bukan dia keluar daripada Allah Ta'ala, dia keluar daripada Nabi, tapi kata-kata ni dia keluar daripada lidah yang tidak pernah bermaksiat kepada Tuhan yang kita tumpahkan dia. Nampak? Hanya ada cerita Rasul, tapi hadis Nabi tak pernah baca. Tak ada cerita Rasul. Takkan qasidah berhaji hadis ni kena baca. Hadis ni kena didudukan, walaupun kita tidaklah baca Quran. Kan? Taranum pula baca hadis, tak payahlah taranum, baca macam biasa je. Dia bahasa macam gitu. Kalau Quran taranum lah, tekak kita boleh, tapi hadis tak perlu taranum, kan? Innamal a'malu binniyat, tak payah dia macam ni, kan? Contoh. Okey, baik. Kemudian kita hari itu dah masuk juga hadis yang kedua. Cuma hadis yang kedua ni saya sekadar menterjemahkan. Saya belum menguraikan apa-apa lagi, saya sekadar menterjemahkan. Buku hadis 40 tu ada lagi sini yang hijau, tak ada lagi. Kena hilang. Kalau ada, saya menyeru pada tuan-tuan, ada masa tuan-tuan duduk dalam masjid ni, sementara nak tunggu, contoh bagi paling senang hari Jumaat kan umpamanya. Sementara nak tunggu ustaz datang, ustaz dia lewat 24 jam. Hari Jumaat je lewat. Sampai kita sembahyang sunat tuan-tuan, tak salah tuan-tuan ambil buku yang mana kita dah belajar, yang dah belajar dengan saya kan, tuan ambil buku hadis 40 Nawawi tu baca lagi sekali bab yang kita dah belajar kan, hadam, fahmi. Sebab kadang nak orang kata refresh balik lah, refresh program tu masalah. Baca
Tak ada. Masjid ni bukan tempat zikir saja, bukan tempat sembahyang saja. Masjid juga tempat kita belajar ilmu, mentelaah ilmu. Dulu kalau tuan-tuan ingat disebut tentang kata-kata Ibnu Mas'ud, kan? Tidak bermanfaat suatu amalan melainkan dengan ilmu. Tidak bermanfaat suatu Saya tak ingat. Contoh saya bagi paling senang, kan? Satu karya ni tuan. Ada masjid lain kawasan ni. Macam ni je kan? Adalah surau-surau yang berdekatan. Tuan-tuan tengok, ramai orang karya kita ni. Tolak Bangla, orang Bangladesh tolak Sufi, ya. Melayu, Malaysia kira Melayu. Cerita Cina semua tak kira lah yang Melayu kan. Ramai. Tapi sebahagian kecil daripada yang ramai itu, dia mampu menjejakkan, melangkahkan kaki mari ke rumah Allah Ta'ala. Dan saya yakin yang tepi-tepi rumah, yang rumah tereng yang kita ada ni pun ada juga yang tidak menjejakkan kaki ke semua. Saya rasa lah. Sebab pengalaman kita di tempat kita. Tapi kalau sini, kalau semua ada yang hadir semua, saya kata ya, Alhamdulillah Ta'ala. Tapi setakat kita tahu, kalau 10 rumah dekat dengan masjid, adalah 1-2 rumah atau 3 rumah yang kadang-kadang tak mari masjid pun. Saya nak cerita, ramai orang yang ada di karya ni, tapi hanya sebahagian kecil yang Allah Ta'ala pilih untuk melangkahkan kaki ke rumahnya. Hidayah ni kalau Allah Ta'ala bagilah ke orang kafir boleh masuk Islam. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minan nasi wal jinnati